tambahkan lagi sehingga 70 kali ganda. 27 darab 70. Kita sembahyang satu fardu, seolah-olah kita sedang sembahyang 70 fardu. Pahalanya. Tetapi malangnya hari ini ramai masih tak sedar yang Allah Subhanahu Wa Taala turunkan rahmat mencurah-curah dalam bulan Ramadan, sehingga kan kadang-kadang dia terbabas, tak mampu nak pergi solat berjemaah. Baik. Begitu juga dengan amalan-amalan yang lain, bagus untuk kita usahakan, usaha menghidupkan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan seharian kita. Kita buat latihan di bulan Ramadan ini. Ada setengah ulama mengatakan kalau kita nak amalan kita itu sebati dalam kehidupan seharian kita. Contohnya kita nak amalan solat sunat tahajud menjadi amalan yang sebati dalam kehidupan kita, yang mana kita takkan lepas sampai bila-bila, sampailah maut menjemput kita. Kita nak amalan itu sebati dalam diri kita, dalam kehidupan kita. Maka antara caranya adalah dengan kita istiqamah. Istiqamah selama 40 hari berturut-turut. 40 hari berturut-turut. Maka di situ, kalau kita tengok bulan Ramadan ini, bolehlah kita kata 29 ataupun 30. Kemudian tambah 10 hari lagi. Dan di situ kita akan nampak amalan itu mula melekat dalam kehidupan kita dan kita susah nak tinggalkan dia. Jadi bulan Ramadan ini bukanlah sekadar bulan yang untuk kita menahan diri daripada makan dan minum, namun kita juga hendaklah menahan diri daripada membiarkan nafsu-nafsu kita itu terbiar begitu saja. Kita kena cuba tukar nafsu kita ini kepada nafsu mutmainnah, nafsu yang sentiasa ingin kepada kebaikan. Kita sedia maklum dalam kitab Penawar Bagi Hati ada menceritakan nafsu ini sebenarnya ada 7 jenis. Nafsu ini sebenarnya ada 7 jenis. Dan nafsu yang jahat, nafsu yang buruk itu hanya ada 2. Nafsu yang berkeinginan kepada keburukan, kemaksiatan hanya ada 2. Iaitu nafsu amarah dengan lawamah. Adapun nafsu-nafsu yang lain, nafsu yang berkeinginan kepada kebaikan. Antaranya adalah nafsu mutmainnah, nafsu yang sentiasa inginkan kebaikan. Jadi pada bulan Ramadan inilah kesempatan kita yang terbaik untuk menukarkan daripada nafsu yang jahat kepada nafsu yang baik. Maka caranya adalah dengan kita bermujahadah, bersusah payah. Ketika mana kita bangun sahur, sahur dah bangun, kita kena bagi tahu diri kita, kita bukan hanya sekadar bangun sahur untuk makan, tetapi bangun sahur kita juga untuk berqiyamul lail pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika mana diri kita ingin tidur, maka pujuk diri kita, janganlah tidur selagi mana tidak habiskan 1 juzuk Al-Quran. Pujuk diri kita. Ketika mana kita sentiasa bermujahadah dengan melawan nafsu-nafsu yang jahat, maka akan datang satu saat Allah tukarkan nafsu yang jahat itu menjadi nafsu yang baik. Dan bila mana Allah tukarkan nafsu itu menjadi nafsu yang baik, maka alangkah beruntungnya seseorang itu ketika mana Allah isytiharkan kepadanya, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah pada Allah dalam keadaan Allah redha dan kamu pun redha pada Allah. Fadkhuli fi ibadi, dan masuklah, Allah Subhanahu Wa Taala perintah hambanya itu, masuklah di kalangan hamba-hambaku yang berbahagia itu. Wadkhuli jannati, dan masuklah ke dalam syurgaku.
Bayangkan kita dipelawa oleh Allah Subhanahu Wa Taala kerana kita ini bermujahadah melawan nafsu kita, membina sifat takwa kita pada Allah, sehingga kan kita dipelawa oleh Allah. Wahai hamba-hambaku, kamu nak masuk syurga mana? Masuklah. Jadi kita sedia maklum, kita di dunia ini tidak lama. Kita di dunia ini tidak lama. Suatu saat kita akan tinggalkan dunia ini. Apa yang kita usahakan di dunia ini berupa harta, berupa pangkat, pengikut dan sebagainya, kita akan tinggalkan semuanya. Yang kita akan bawa bersama kita di akhirat nanti tidak lain dan tidak bukan hanyalah amalan-amalan kita. Hanyalah iman dan amal kita. Jadi pada kesempatan ini saya mengajak diri saya dan semua untuk sama-sama kita muhasabah diri kita, bagaimana diri kita ini terutamanya di bulan Ramadan ini kita bina sifat takwa pada Allah dengan sehebat-hebatnya, sehinggakan sifat takwa itu melekat dan tertanam dengan begitu dalam kehidupan kita, sehingga membuatkan diri kita ini memiliki kepribadian yang hebat seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sahabat-sahabat Nabi, yang mana sehinggakan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, walladzina tabauhum biihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan begitu baik, begitu sungguh-sungguh, sebagaimana Allah redha kepada mereka, Allah juga redha kepada orang yang mengikuti mereka itu. Radhiyallahu anhum wa radu'an, dan kemudian bukan sahaja Allah redha kepada mereka, bahkan Allah menyediakan syurga kepada mereka, dan mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Dan kata Allah di akhir ayat itu, dzalikal fawzul azim, yang demikian inilah kejayaan yang besar yang patut kita kejar dalam kehidupan kita. Baik, saya rasa sekadar itu dulu. Jadi antara amalan yang boleh kita banyakkan di bulan Ramadan ini, kita sedia maklum Allah juga berfirman, syahrul Ramadan hadzal ladzi unzila fihi al-Quran. Bulan Ramadan, bulan yang diturunkan Al-Quran padanya. Maka perbanyakkanlah membaca Al-Quran. Perbanyakkanlah membaca Al-Quran, dan bagusnya kita kena ada target kita. Kita kena ada goal kita yang kita nak capai. Ada orang yang nak capai satu bulan ni dia nak khatam 60 kali. Dan dialah Imamuna Syafi'i radhiyallahu anhu rahmatullah alaih. Imam Syafi'i telah mengkhatamkan Al-Quran 60 kali dalam bulan Ramadan. Ada orang yang berazam untuk mengkhatamkan Al-Quran 10 kali, maka dia bertungkus lumus. Ada orang yang berazam untuk khatamkan Al-Quran 3 kali, dan dia bekerja keras. Ada orang yang nak khatamkan Al-Quran sekali dalam bulan Ramadan, maka dia juga bekerja keras. Maka di sini kita tanyalah diri kita masing-masing, tepuk dada kita. Apakah kita telah berazam untuk mengkhatamkan Al-Quran dalam bulan Ramadan ini? Kalaulah belum ada azam itu, maka pasanglah niat sungguh-sungguh dan kejarlah, dan mudah-mudahan Allah redha dengan kita. Yang baik daripada Allah, yang buruk atas kelemahan saya sendiri, namun hakikatnya baik dan buruk daripada Allah Subhanahu wa taala. Sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.